حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Amin, 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 summa amin, fa'amma ba'd. Berusaha seluruh ahli jatan kuasa Mustallah Damai, Ursi, Asir dan Yasir dan staf kepimpinannya, Bang Omar, Tuan Imam, Mustafa, hadirin hadirat, wakil muslimat, wakil pemuda surau, hadirin hadirat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, buat sekian kalinya kita dipertemukan kuliah bulanan Khuluqul Muslim, akhlak seorang Islam. Sebulan yang lalu kita mengupas tajuk bab yang kedua. Tajuk dia kehidupan yang sempurna. Bab yang kedua, kehidupan yang sempurna. Yang follow kuliah saya pada pertemuan yang lalu, kita baca rangkap paragraf yang pertama. Islam datang membawa manusia kepada kehidupan yang sempurna dengan adab-adab dan akhlak yang baik. Islam juga memandang tahap-tahap perjalanan yang mana orang yang melepaskan diri daripada tujuan hidup yang mulia itu akan terkeluar daripada syariat Islam. Petikan ini telah kita urai, kehidupan yang sempurna dengan agama. Islam datang membawa manusia kepada kehidupan yang sempurna dengan adab dan akhlak. Setelah kupas, Islam itu ada 4 sistem, ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayah. Bahkan di dalam syariat itu sendiri bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji, bahkan dilengkapkan dengan iman yang 6, salah satunya iaitulah akhlak. Rukun agama ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada iman iaitulah aqidah, ada Islam iaitulah amal soleh, dan ihsan itu akhlak. Kita juga telah menyebut banyak perkara berkaitan dengan maudhu' ini dan Ustaz mengambil ruang untuk terus menyambung pada nas yang berikutnya yang disebut oleh pengarang, antaranya hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini berbentuk mungkin falsafah, mungkin konsep dalam kehidupan. Moga-moga kita boleh hadam, kita boleh faham betul-betul dan hayati apa yang dipanggil al-falah ataupun kejayaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Zar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman wa ja'ala qalbuhu salima wa lisanihi sadiqa wa nafsahu mutmainnah wa khaliqatuhu mustaqimah." Rawahu Ibnu Hibban. Beruntunglah orang yang telah mengikhlaskan hatinya untuk iman. Qad aflaha, sesungguhnya. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, qad kalau dimasukkan dalam fi'il madhi, dia membawa maksud sesungguhnya. Kalau dimasukkan kepada fi'il mudhari',
dia membawa maksud kadang-kadang. Sesungguhnya ini menunjukkan penting. Macam kita kata, saya tidak mencuri, saya tidak ambil barang itu. Ambil untuk menunjukkan kita betul-betul sesungguhnya. Sungguh saya tak ambil. Inna. Sampai kita bersumpah kan. Wallahi billahi tallahi. Dan kadang-kadang digunakan bahawasanya. Bahasa Melayu pun sebut. Bahawasanya kami, rakyat Malaysia. Bahawasanya. Tak ada. Saya rakyat Malaysia. Ada bahawasanya. Sesungguhnya. Penting. Dia menunjukkan takkid. Takkid ni menunjukkan benda itu penting. Kadang-kadang benda itu penting kita sebut dengan berulang. Tikrar, berulang-ulang. Jangan lupa ya, minggu depan kita ada gotong royong surau. Kemudian besok cakap pula, jangan lupa jemaah sekalian, minggu depan, hari Minggu, kita ada gotong royong surau. Kemudian, sebut lagi. Kenapa kita nak semuanya turun untuk gotong royong surau? Disebut berulang-ulang kali menunjukkan benda tu penting. Kalau kita sebut sekali aja, esok nak gotong royong, baru hari ni baru cakap, yang datangnya pengurusi sorat, Yasir dengan Mustafa. Kenapa? Sebab macam tak bersungguh-sungguh. Cakap pun sekali saja. Betul? Jadi bahawasanya, sesungguhnya, kadang-kadang kita bersumpah wallahi billahi tallahi, kadang-kadang tikrar, kita mengulang-ulang benda yang sama menunjukkan this is very important. Kita sebut banyak kali kan untuk anak kita kan, pergi sekolah, kita tak ada harta nak, kita hanya ada ilmu, nanti ada ilmu boleh ubah masa. Pergi sekolah nak, jangan ponting. Usah cakap lagi, pergi sekolah nak, belajar bersungguh-sungguh, mak tak ada apa nak bagi kamu. Pergi sekolah nak, ulang benda yang sama menunjukkan pentingnya kita nak bagi education, pendidikan untuk anak. Ada kakak cakap, Aiman, awak tak payahlah pergi sekolah, sekolah pun tak ke mana. Kalau mak cakap macam tu, gelaplah masa depannya. Tapi dia bagi pilihan, Aiman, awak nak pergi sekolah pun tak apa, tak pergi pun tak apa, nak tidur pun tak apa, nak belajar pun tak apa. Kalau mak cakap macam tu, gelaplah masa depannya. Tapi kita sungguh-sungguh menunjukkan pentingnya, iaitulah education atau pendidikan. Qad, sesungguhnya, aflaha ini beruntung. Pernah dengar tak perkataan al-falah? Dalam mana kita dengar? Dalam azan. Lepas daripada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Kalau belajar dalam tajwidul azan, kita belajar azan ni pun ada tajwid. Bukan tajwid dalam baca Quran saja. Azan pun kena bertajwid yang betul. Tajwid apa maknanya? Ketika mana Ali menafsirkan ayat warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila, hendaklah kamu membaca Quran secara tartil. Apa makna murattal? Jadi itu imam tadi kan, dia baca secara murattal, secara tartil. Kita tak boleh baca Quran macam dengan kita menyanyi. Boleh kita baca Quran macam kita menyanyi lagu Negaraku. Negaraku, alhamdulillah. Tak boleh. Haram kalau kita buat macam keroncong, macam dondang sayang, buat rap, buat hip hop. Haram. Kerana baca Quran biluhunil Arab. Iqra'ul Quran, bacalah Quran biluhunil Arab, dengan bahasa Arab. Bahkan apabila kita baca dengan betul, walaupun suara kita tu bukan suara qari, suara qari lain, kita ni suara kari. Malam ni kari, kari ayam. Itu kari, ni qari, ni perempuan qari'ah. Walaupun kita bukan qari, bukan pembaca Quran yang hebat, tapi kalau kita baca secara tartil, insya-Allah bacaan kita cantik, indah dan menarik. Apa makna tartil? Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran secara murattal, secara tartil. Maksud tartil, Ali kata tajwidul huruf
Wa ma'rifatul wukuf. Apa maksud dia? Tajwidul huruf, memperelokkan sebutan huruf. Tajwidul huruf, memperelok, memperindahkan sebutan makharijul huruf. Kita kena belajar tajwid. Kita sebut makharij, tempat keluar huruf tu betul. Sa lain, sa lain, sya lain, so lain. Ada huruf yang pada lidah, tetapi kalau hujungnya berbeza dengan di dalamnya sikit. Hujung lidah bersentuh dengan gigi bahagian depan. Sa. Lain dengan sa. Macam kita kan, ada saya. Ada orang cakap, saya suka susu. Ada, itu orang pelik kot. Tak ada, kecuali tu ada je budak-budak. Mana cucu? Cucu, mana cucu? Besar nanti dia tak panggil cucu dah. Mak nak susu. Betul? Jadi susu lain, susu lain, itu lain, susu lain. Nyata betul bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Salah? Ithmun, dosa. Kalau nama in the name of God, ismun. Masmuka, what is your name? Ni dia, masmuka, apa dosa kamu? Ithmun, dosa. Ismun, nama. Ismun, kalau ismun tu macam hukum ismam, kita munculkan huruf. Walan ta'manna ala Yusuf. Kalau kalau sok, tak ada mana kok, ismun, summum bukmun. Jadi huruf ta, kalau kita kata alif, ta min, ismun. Apa dia Mustafa? Dosa. Kalau alif sin min, ismun, nama. Kalau ismun, ismam, muncungkan mulut menyebut hukum ismam tu. So kalau kita kata bismillah, tak tepat lah. Kita kata bismillah tak tepat. Yang tepat bismillah. Jadi semua sebut huruf mengikut makharijul huruf yang betul, itu baca secara tartil ataupun murattal. Yang kedua, wa ma'rifatul wukuf, mengetahui tempat wakaf. Mengetahui kaedah wakaf ibtidah. Semua belajar tajwid kan? Belajar tajwid. Kita ada seminggu ni 4 kali kuliah. Nampak ada tauhid, nama ada fiqh kan. Macam-macam ustaz tu. Tak apalah, kita ada improvement, ada peningkatan walaupun tidak ada tiap-tiap malam. Seminggu sekali. Tapi lama-lama insya-Allah hidup surah dan musalla kita. Tapi kena belajar. Tak cukup dengan sekolah rendah kita dulu sampai sekarang ada umur 60 pun. Itu yang kita baca. Kena tahu kaedah wakaf. Wa ma'rifatul wukuf. Kita mengetahui kaedah wakaf dan ibtidah yang betul. Kalau kita tak pandai, kena belajar. Tapi kalau kita belajar tak pandai-pandai, tak apa. Tak berdosa. Tapi berdosa kalau kita tak belajar. Kan? Kaedah wakaf kena tahu. Ada wakaf lazim. Ada wakaf jaiz, harus kita berhenti. Ada wakaf qili, tuan-tuan panggil qila. Apa dia? Qif aula. Wakaf lagi baik. Ada wakaf sili ataupun sila, kita wasal lagi baik. Ada wakaf ta'anuk, berhenti salah satu tempat. Ada wakaf Jibril, ada wakaf Qabih. Jadi wa ma'rifatul wukuf, mengetahui kaedah-kaedah wakaf ibtidah. Itu cara baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran secara murattal. Apa makna murattal? Ingat ada 2. Yang pertama, tajwidul huruf, memperbetulkan, memperindah,kan mempercantikkan tempat keluar huruf. Sebutan huruf itu betul. Wa ma'rifatul wukuf, mengetahui kaedah wakaf ibtidah. Jadi tak tahu dah satu malam, tapi lama-lama belajar tahulah. Bahasa Melayu pun kalau kita wakaf salah, buruk dah maksud dia. Wakaf qabih dia panggil, wakaf buruk, wakaf tak elok. Bukan bahasa Quran, bahasa kita pun. Contoh, dia membawa makna yang berbeza. Contoh kita kata, kita wakaf ni full stop, kita berhenti. Kita ada koma, ada wakaf. Kita kata apa dia? Muhammad pergi ke pasar. Apa yang kita faham? Muhammad pergi ke pasar lah. Muhammad bukan dia makan, dia pergi. Perbuatannya pergi. Muhammad bukan tidur, pergi. Pergi ke mana? Ke pasar. Faham kan? Tapi kalau kita wakaf salah, Muhammad pergi ke pasar. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan Ahmad. Tengah-tengah jalan, jumpa dengan Ahmad. Cuba kita wakaf salah. Muhammad pergi ke pasar di tengah.
kita wakaf. Apa tu? Muhammad pergi ke pasar di tengah. Abang Umar orang Sabah, faham? Sabahan. Faham tapi pening ni. Pening dia. Muhammad pergi ke pasar di tengah. Sebab kita wakaf tak betul. Muhammad pergi ke pasar. Habis ayat yang pertama. Subjek predikat. Di tengah jalan dia berjumpa dengan Abu. Cerita yang kedua. Tapi sebab kita wakaf salah, Muhammad pergi ke pasar di tengah. Dalam, kita buat ayat lain. Jalan berjumpa dengan Abu. Ayat itu tergantung. Muhammad pergi ke pasar untuk membeli ikan. Baik. Muhammad pergi ke pasar untuk membeli ikan kering. Baik. Muhammad pergi ke pasar untuk membeli berikan kering di tengah. Kering di tengah ke? Tak, Muhammad pergi ke pasar untuk membeli ikan kering. Di tengah jalan dia jumpa dengan Abu. Masa Melayu semua faham. Tapi kita wakaf salah. Muhammad pergi ke pasar untuk membeli ikan. Tetap titip. Ikan sepatutnya ikan kering. Muhammad pergi ke pasar untuk membeli ikan kering di tengah jalan. Dia jumpa dengan Abu. Pening pula orang baca. Sebab apa dia? Sebab kita wakaf salah, kemudian tidak salah. Sepatutnya Muhammad pergi ke pasar untuk membeli ikan kering. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan Abu. Tapi kita salah wakaf, Muhammad pergi ke pasar untuk membeli ikan. Titik. Wakaf. Kering di tengah jalan, dia bertemu dengan Abu. Mampu ya kan? Ali makan roti bawah tangga. Ayat betul? Ali makan roti bawah tangga. Cuba wakaf salah. Ali makan roti bawah tangga. Lain kan maksud dia? Ali dia makan, dia tak minum. Lepas tu dia nak cerita yang keduanya, roti bawah tangga, bukan atas tangga. Kan beza kan? Yang kedua yang cerita pertama tadi, Ali makan roti bawah tangga. Mana kedudukan dia duduk bawah tangga, dia menyuruh makan roti, bukan atas tangga. Tapi kalau kita kata Ali makan, Ali dia makan, bukan dia tidur, bukan dia berenang. Ali makan satu cerita, roti bawah tangga. Itu kedudukan roti itu bawah tangga, atas tangga. Bahasa Melayu. Bahasa Arab sebenarnya lagi. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia berkata asyhadu an la ilah. Apa maksud dia? Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Kita wakaf kat sana. Kalau kita sengaja berdosa tahu. Kalau kita berhenti wakaf pun kena sambung balik. Kerana ayat isbat untuk menetapkan, untuk mensabitkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Menafikan segala jenis Tuhan. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba kata asyhadu an la ilah. Kita berilah. Asyhadu an la ilah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Habis kita. Jadi macam kita tidak percaya adanya Tuhan. Padahal ayatnya illallah, except Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Cuba kita tidak ada Tuhan. Kita noktah. Tidak ada Tuhan. Itu ayat tidak ada Tuhan. Tapi ayat bukan tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Baru kita wakaf. Itu dalam ayat. Dalam patah perkataan. Kita orang-orang kerajaan. Kita orang-orang kerajaan. Mesti menyokong kerajaan. Faham tak tu? Cuba wakaf perkataan cikgu. Kita orang-orang kera. Lain makna. Sepatutnya kita orang-orang kerajaan. Ya betul lah Abang Umar kan? Tiba-tiba wakaf K-E-R-A. Apa maknanya? Kera. Jadi kita orang-orang kerajaan. Baru betul. Tapi kamu wakaf perkataan K-E-R-A-J-A-A-N. Kita orang-orang kera, semua jadi kera. Kita orang-orang kera, jaan mesti sokong kera. Jaan jadi pening orang. Jadi begitulah contoh. Itu baru satu. Nama abang. Nama abang contohnya, maaf ya. Nama abang Haji Tahir. T-A-H-I-R. Tiba-tiba abang wakaf tengah air saja. Air tak ada. Jadi apa dia? Haji Tahir. Betul. Sepatutnya Haji Tahir, tapi kita air tu tak ada. Kita kata Haji. Begitulah patah perkataannya. Jadi perkataan wakaf ibtidak kena betul dalam baca Quran. Kalau kita baca salah, membawa maksud yang salah. Selesai baca Quran secara tertib ada dua.
Tajwidul huruf, memperbetulkan sebutan makhraj huruf. Wa ma'rifatul wuquf, mengetahui kaedah wakaf ibtidah. Boleh? Aflaha. Jadi dalam bab tajwid ada bidang bahagian yang tertentu. Selain daripada nun mati, mim mati, kan? Tuan-tuan belajar mudud, mat yang banyak. Mat ingat kan? Mat ada dua kan? Mat apa dia? Mat asli, satu lagi mat far'i. Mat far'i tu yang banyaknya. Mat asli macam mana? Sebelum huruf waw berbaris, ni basic hukum mat. Sebelum huruf waw berbaris, hadapan, yaqulu. Sebelum huruf alif berbaris, fathah di atas, qala. Sebelum huruf ya berbaris, kasrah di bawah, qila. Mak apa dia? Mak asli kan? Qala, yaqulu, qila. Ini semua mak asli, alif, waw, ya. Kan? Kalau sebelum huruf waw berbaris di atas, mak apa? Mak iwat kan? Sebelum huruf waw berbaris di atas, mak lin. Mak lin. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ada mak tu yang khauf adalah mak lin. Li ila fi Quraisy, iaitu wa amanahum min khauf, mat lin. Jadi ada mak asli, alif, waw, ya. Mustafa tak apalah, dia imam, dia pakar dah kan. Alif, waw, ya tu huruf mat. Awi kumpulan apa Abang Omar? Rockers Melaya, Awi. Wings. Oh, Wings. Lagu apa dia Wings? Mimpi Syakila. Oh, bagus tu email ingat. Mimpi Syakila. Rozana, kau gadis idamanku. Ni lagu apa? Tak lah, kumpulan apa dah? Search. Oh, Isabella? Amy. Ha, tu Amy. Tak apalah. Semua ingat. Kecuali orang Sabahan. Lagu apa dia? Ingat Amy Search kan? Amy Search. Kemudian Awi, Wings. Ha, ni rock Malaya lah. Rock kapok dulu. Jadi ingat Awi, alif, waw, ya. Huruf mat. Selain daripada mat asli, mat far'i. Mat far'i apa dia? Mat cabang lah. Cabang tu banyak lah yang kakak jaga dia. Mat arid lisukun. Mat iwad. Mak badal, mak lazim kalimi musaqqal, mak lazim kalimi mukhaffaf, mak lazim harfi musaqqal, mak lazim harfi mukhaffaf. Nah, kena tahu semua mak yang banyak ni. Mak rempik tak ada dalam tu je. Hukum bab mudud, bab mat. Lepas bab mat belajar apa pula? Belajar bab sifat huruf. Jadi semuanya banyak dalam memperbetulkan bacaan Al-Quran. Betul semua sekali wakaf, namanya tartib. Maka anda sebut tadi ada satu lagi namanya tajwidul azan. Azan pun kena tajwid juga. Bukan Quran saja baca tajwid. Tuan-tuan azan kena ikut tajwid yang betul. Kalau tak, salah lah. Contoh tadi anak-anak sebut perkataan falah kan? Qad aflaha. Jadi dalam banyak-banyak perkataan dalam azan, antaranya al-falah. Hayya alal falah, mari menuju kejayaan. Tapi cuba kita tak betul tajwid. Tajwid ada orang baca hayya alal falah, dia macam ada sabdu dia letak di tengah-tengah. Apa makna falah? Petani. Falah, petani, peladang. So dia minta hayya alal falah, hayya alal falah. Dia panggil orang pergi tanam jagung. Hayya alal falah, jom tanam sawi. Hayya alal falah, jom tanam padi. Ya. Sebab dia tak betul tajwidnya. Falah, petani itu berpeladang. Falah baru kejayaan. So itu kena betul. Hayya alal salah. Salah. Tak ada hujung tutup dia. Salah. Apa makna salah? Neraka tahu, mari mujus neraka. As-salah. Pak Jahat dia nak sebut hayya 'alas salah. Ada hujung tu solat. Kan? Kalau tuan kata Allahu akbar, tuan jadi qabara, bukan kabara. Apa maksud dia? Qabara kubur. Kabara besar.
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. God is the greatest. Kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar mengkuburkan Allah. Awak nak mematikan Allah ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dikuburkan, Allah dikuburkan. Kabara kubur, kabara besar. Lepas tu kalau besar lagi, kat tambah alif. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar maknanya macam gendang. Kan kita ada rebana, kita ada kompang, gendang dua muka tu, yang tepuk kat sini bunyi, tepuk kat bunyi. Kita kata akbar, kita panjang sikit, macam kita kata Allah, gendang dua muka pula. Kalau kita kata Allahu Akbar, Allah, maka makna Allah Maha Besar. Tu adakah? Juga memberi makna wahai Allah, wahai Allah. Macam kita panggil Allah, ataupun Allah. Itu adakah Allah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, adakah Allah itu besar, adakah Allah itu besar? Kita tanya pula. Contoh anak-anak sebut kena belajar tajwidul azan. Hayya 'alas salat. Kita dengar hayya 'alas salat. Dia tutup tu tak ada penutup. Salah tak ada. Apa makna? Hayya 'alal bola. Atau bola pula. Di stadium. Ini hayya 'alas salah. Iqamah pun sama. Iqamah tu yang banyak salah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Tapi sebab dia tak belajar, qad qamatus salati, qad qamatus salah. Aku suka dia je bagi. Asalnya mati tu qad qamat as-salatu. Qad qamat as-salatu. Jadi kalau kita nak sambut, dia wajib bagi di bawah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Tapi kita tak belajar. Kalau dia iqamah, dia iqamah macam tu. Qad qamatus salati, qad qamatus salat. Jadi belajarlah sikit sebab kita tu bila. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Jelas. Dalam bab pendedahan sedikit, perkataan al-falah. Ustaz nak sebut, hayya 'alal falah. Kat sini pula mari menuju kejayaan. Kat sini qad aflaha, sesungguhnya telah berjayalah. Ada 5 konsep kejayaan. Yang pertama, man akhlasa qalbahu lil iman, orang yang mengikhlaskan hatinya untuk iman. Kakak semua lebih berjaya daripada CEO. Abang jaga sekian lama bangunan CEO dia, manager dia, apa ni, pengurus dia, kaya-kaya. Kita hanya menjadi bodyguard mungkin, kita menjadi pengawal keselamatan mungkin, kita hanya jaga security mungkin, kita hanya biasa, orang biasa. Tapi kalian lebih berjaya, lebih beruntung, lebih bertuah daripada mereka. Kenapa? Akhlasa qalbahu lil iman, orang yang mengikhlaskan hatinya untuk iman. Ada 5 kejayaan dalam ayat ini bang, kakak. Biar kita rasa kita ada izzah. Walaupun kita bukan orang loaded, rich man, kita bukan orang kaya, tapi kita bertuah, kita beruntung. Kenapa? Tuah untungnya berada pada iman. Semua ni memiliki kalimah la ilaha illallah. Dia lebih bertuah kerana ada orang, maaf cakap, kita kehilangan seorang tokoh koprak yang berjaya. Apabila dia meninggal, kita pun mengiktiraf memang dia orang berjaya. Dia buat satu bukit tu macam dekat Las Vegas dekat Malaysia. Faham? Macam Las Vegas dekat Malaysia tu. Tuan dan juga puan, tempat orang berjudi naik bukit tu. Dia yang menerokok sampai nama dia pun ada di singgah sana kat sana. Apabila dia meninggal, kita kehilangan seorang tokoh koprak yang berjaya. Pada orang yang berjaya, orang yang beriman. Sesungguhnya berjayalah orang yang mengikhlaskan hatinya untuk iman. Dalam dunia dia tak kira beriman ke non-Muslim ke Muslim ke, yang penting sampai dia ada rasanya syarikat company berjaya holding. Kan? Apabila dia meninggal, kita juga merasa kesedihan kehilangan tokoh koprak yang berjaya. Tak apalah dari sudut dunia, memang berjaya dalam perniagaan. Tapi kalau dia tidak beriman, dia tidak berjaya. Kenapa? Kerana Nabi kata orang yang berjaya, orang yang beriman. Bukan sekadar dalam azan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas salah.
kemudian hayya 'alal salah, baru hayya 'alal falah. Ada 3 tu. Nak menuju kejayaan, mesti yang pertama mengagung, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, mesti syahadah, la ilaha illallah. Yang ketiga, mesti solat. Baru dia berjaya. Kalau tak, kakak abang baca surah Al-Mu'minun. Mustafa, sila sambung bacaan saya. Surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sambung. Okey, bagus, tak apa. Bagus. Tuan-tuan, kalau kita boleh sambung ada hujung ayat yang ke-11 tu cerita tentang kejayaan. Ada 7 ciri dalam ayat ni. 7 ciri ayat yang ke-11 Mus dan Umar semua sekali dapat syurga Firdaus. Syurga Firdaus untuk anda. Salah satunya qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang mukmin. Ustaz nak kod ni ciri orang berjaya biar kita rasa izzah, kita beriman. Iman tu mahal, harganya lebih daripada segala-galanya. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang mukmin. Nombor 2, orang yang khusyuk dalam solat. Nombor 3, orang yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang lara. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun, orang yang mengeluarkan zakat. Wallazina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga faraj zakat kecuali untuk isteri mereka. Sampai hujungnya cirinya yang ke-6, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang yang melaksanakan amanah, mereka menunaikan janji. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, mereka bakal masuk mewarisi syurga Firdaus, maka kekal abadi dalam paradise. Ada 7 ciri. Salah satunya yang pertama adalah orang yang beriman. Kembali kepada cerita silam. Kenapa Abu Jahal tidak berjaya? Abu Lahab tidak berjaya. Qarun, Fir'aun, Haman tidak berjaya. Utbah bin Rabi'ah tidak berjaya. Kerana mereka tidak ada kalimah iman. La ilaha illallah. Bilal bin Rabah yang miskin berjaya. Keluarga Ammar bin Yasir, hamba abdi, berjaya. Abu Hurairah, golongan ahli sufah, berjaya. Kenapa? Kerana mereka beriman. Jadi betul lah Nabi kata sesungguhnya beruntunglah, berjayalah, excellent lah orang yang mengikhlaskan hatinya untuk iman. Yang pertama. Wa ja'ala qalbuhu salima, dan yang kedua ciri orang berjaya, orang yang menjadikan hatinya salima, selamat. Hati kakak selamat ke tak? Selamat Ustaz. Hati abang-abang semua selamat tak? Selamat Ustaz. Jantung tak ada masalah, ketumbuhan kanser tak ada. Selamat, clean, clear. Itu tak apa dari sudut kesihatan. Tapi maksud Nabi hati yang selamat ni macam mana? Hati dia ada 3 kategori. Hati ni ada 3 kategori. Cuba kita semak masing-masing. Bukan dari sudut hospitality, bukan dari sudut medical. Ini soalnya hati. Tanya abang ni. Soalnya hati. Lakonan siapa? Soalnya hati. Tadi dia ingat Wings lah, Amy Search lah, kan? Soalnya hati. Era Fazira dan Aflin Shauki. Betul kan? Ada movie Cinta Kolesterol. Era Fazira dengan Yusri. Filem kan? Ada kan? Ada filem tu. Soalnya hati. Itu dari sudut perfilman lah, dari sudut sutradara filem. Tapi Ustaz tak nak kupas dari sudut pengarahan filem, penerbit filem, tapi dari sudut tasawuf. Ada tajuk soalnya hati. Cuma kita soal hati kita ini, bukan love tentang cinta, tapi tentang penyakit hati. Hati dia ada 3. Imam Ghazali kata, yang pertama qalbun salimun. Pelajaran kita ni hati yang selamat. Qalbun salimun, hati yang selamat. Allah sebut ni dalam surah Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak memberi manfaat kepada kamu harta benda dan anak pinak kecuali orang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Kakak ada anak kan? Anak kakak orang berjaya, mungkin berjawatan tinggi, dia boleh menyelamatkan kakak. Tama-tama dia peguam ataupun dia hakim Malaya. Begitu juga kalau tidak ada anak, mungkin ada harta.
Harta kita bayar dalam bentuk jutaan, kita bayar dalam bentuk bond, liputan beribu, kita selamat. Itu hukum karma dunia. Kita bawa harta, bawa anak, mungkin kita boleh selamat. Tapi Allah sebut next day, not today. Today kita boleh selamat dengan anak dan juga harta. Tapi yaumah, pada hari itu. Yaumah la yanfa', tidak memberi manfaat kepada kamu, harta benda kamu dan anak pina. Kita sekarang confident kerana harta kita ada, tak apa, selamat kita bayar. Kita bayar selamat, tak kena penjara. Bahkan kalau tak, kita boleh gunakan kuasa anak-anak kita. Itu hukum dunia kan. Tapi Allah kata pada hari itu, di hari akhirat, tidak memberi manfaat kepada kamu, anak pinak dan juga harta benda. Illa man atallah, kecuali orang datang bertemu dengan Allah di qalbin salimin. Qalbin itu hati kan. Pernah dengar tak hati? Kata-katanya menusuk kalbu. Betul? Kata-katanya menusuk kalbu, kata-katanya menusuk hati. Betul? Apa lagi? Jauh di sudut kalbuku yang paling dalam, aku masih menyintaimu. Apa maksud dia? Jauh di sudut kalbuku yang paling dalam, aku masih menyayangimu. Jauh di sudut hatiku yang paling dalam, aku masih mencintaimu. Perkataan Melayu itu semua, kalbu. Walaupun sebenarnya bukan kalbu tu anjing sebenarnya. Kalbu tu anjing tau. Tapi maksud dia bukan anjing lah. Maksud dia adalah hati. Kata-katanya menusuk kalbu kan. Padahal kalbu tu anjing. Kalbu, anjing. Kalau hati, qalbu. Qalbu. Tapi kita tak sebut je. Kata-katanya menusuk kalbu. Jauh di sudut kalbuku yang paling dalam. Jauh kita sebut kalbu lah. Tapi perkataan Arab, kaf, lam, ba, kalbun, anjing. Kalau hati, qalbun. Tapi tak apalah bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu dia maksudkan kata-katanya menusuk hati. Kata-katanya menusuk kalbu. Jauh di sudut kalbuku yang paling dalam. Arab kata, min samimil qalbi uhibbuki abadan abadan. Aku cinta kamu sampai bila-bila. Boleh? Kalbu. So kalbu anjing. Tapi maksudnya qalbun. Ada qalbun salimun, hati yang selamat. Kakak bawa hati yang selamat. Orang yang hari nanti dia dah hati, bawa hati yang nifak, tak selamat. Dia bawa hati yang kafir, yang mensyirikkan Allah, tak selamat. Dia bawa hati yang munafik, tak selamat. Kita bawa lah hati yang selamat. Nombor satu. Nombor dua, qalbun maridun. Satu nama apa dia? Qalbun salimun, hati yang selamat. Orang yang beruntung, wa ja'ala qalbuhu salima, orang yang menjadikan hatinya sihat. Seolah-olah sihat, selamat daripada apa tak? Selamat daripada penyakit hati. Bukan selamat daripada masalah jantung. Kalau kita ada masalah jantung, pergi IJN. Tapi ada masalah ni, jantung, hati, limpa ni, ada ketumbuhan ke, ataupun ada bengkokkan ke, ataupun ada kanser, pergi dekat dengan klinik, hospital, cara medical, tibiah. Tapi ini penyakit hati, dengki, sum'ah, ujub, riak, takabur. Boleh tak kita rawat penyakit dengki pergi kat farmasi, klinik? Kakak minta kepada doktor, saya nak ubat dengki sekilo, kemudian ubat sum'ah bagilah 2 kilo sebab saya ni banyak sangat sum'ah. Kemudian bagi ubat ujub bagi RM2, kemudian ubat takabur bagi RM1. Boleh macam tu? Tak. Penyakit maknawi. Jadi orang yang sakit hati. Ini ayat 10 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tu, tuan-tuan baca ayat 10. Bukannya banyak pun. Alif lam mim zalik. Kalau kita tak sampai muflihun tu, baca ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa? Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah pula kepada mereka penyakit-penyakit yang lain. Sakit hati ni kan, dia boleh merosakkan ibadat. Contoh daripada banyak-banyak perosok kepada hati kita yang tak selamat daripada dengki contoh. Penyakit hati ni bukan penyakit yang boleh kita rawat secara AGN. Boleh masuk bypass dan sebagainya. Ni dengki. Dengki ada nampak tak? Kita ada dengki, tiba-tiba dia nampak simbol. Simbol apa dia? Dia naik atas dahi ni kuning, lepas tu merah. Warning. Kan? Kalau hijau clear, hijau kuning merah. Naik la. Ataupun kat sini naik macam dengan Ultraman tu. Baru merah. Banyak dah dengki kita ni. Ada.
Tak ada simbol, tak nampak. Kan? Kada lain. Ni nak banyak dah takabur ni. Dah warning ni naik kat kepala ni. Tak ada. Tapi dalam hati tu ada penyakit ujub, penyakit bangga dengan diri sendiri, penyakit takabur, penyakit sum'ah, suka memperdengar-dengarkan ibadat yang dia buat, kehebatan yang dia ada. Semua ni dia panggil sifat-sifat mazmumah. Ujub, riya, azab, takabur, dengki. Banyak penyakit-penyakit hati. Hati kita tak selamat. Kita ambil satu aja, dia rosak ibadat yang kakak buat. Termasuk ustaz buat dan kita semua buat. Contoh kita ambil penyakit dengki. Hati kita ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Jangan tengok mereka musyrik Mekah, mereka munafik saja. Tengok kita. Ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambah balik kepada mereka penyakit. Penyakit, banyak-banyak penyakit Ustaz sebut dengki. Cuba semak masing-masing. Ada tak penyakit dengki? Dengki ni apa dia Ustaz? Nabi kata, iyyakum wal hasada. Awas kamu daripada dengki. Fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulu narul hatab. Kerana dengki, dia boleh memakan kebaikan yang kamu buat sebagaimana api memakan kayu api. Padahal kayu bahan bakar, kemudian kalau tuan-tuan ambil pula api, memang sekelip mata hangus bahan bakar kita. Kita kerja pungut kayu api. Payah kita pergi ke hutan jungle sana dapat seberkas. Itulah pendapatan kita. Kita pun simpan dalam bangsal. Besok cari lagi kayu api yang banyak untuk jadi bahan bakar, simpan dalam bangsal. Banyak pendapatan kita sepatutnya memberi income pada kita. Tiba-tiba kita buat kerja bodoh. Ada banyak bahan bakar, kita ambil letter, kita ambil petrol, diesel, kita bakar. Sekelip mata, rosak, musnah, habis ibadat kita. Contoh dengki lah. Kita dengki dengan orang. Dengki apa dia? Tamanna zawalun ni'matun sawa'un ni'matud din au ni'matud dunya an sahibi. Apa maksud dia? Ustaz dengki dengan abang ni. Saya tidak suka nikmat yang ada pada dia. Saya tak suka. Kita ada perasaan tu. Kakak tak suka dengan kakak tu. Kenapa? Kerana nikmat yang Allah bagi pada kakak itu mengatasi nikmat yang ada pada kakak. Sawa'un nikmatud dunia, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Kita ambil nikmat dunia lah. Contoh Ustaz lah. Ustaz dengki dengan dia. Ustaz bercita-cita kalau boleh dia kaya, biar dia jadi papa. Saya tak suka tengok dia kaya. Dia senang, dia makin mewah. Saya tak suka. Jadi apa dia? Bengkak. Tahu? Bengkak dia kena macam tu. Bengkak. Saya bengkak je tengok dia. Bengkak je kan. Alam hati tu, dia bengkak, dia tak suka. Kenapa? Dia lebih kaya daripada saya. Dan saya bercita-cita supaya dia turun jadi papa, jadi miskin. Saya pula jadi kaya. Perasaan tu ada dalam hati kita. Dengki ya? Ada ke tak? Tengok senang orang, kita tak senang. Bagus kakak, tak ada. Kita kalau dia senang, alhamdulillah syukur. Kawanku Khadijah makin senang, makin kaya, alhamdulillah syukur. Kalau ada perasaan menyampah aku tengok dia kaya, bila lah nak jatuh bankruptcy, muflis. Kita pun dengar dia bankruptcy, muflis. Kita putar tangan. Yes! Syukur kita. Kenapa? Nikmat yang ada pada dia tu hilang. Kita pula jadi kaya. Dengki yang kedua, kita bercita-cita nikmat yang ada pada dia hilang. Sekalipun kita tak ganti nikmat tersebut. Anda dengki dengan dia. Dia kaya. Biar dia jatuh papa, saya pula jadi kaya. Kita tukar. Yang ni kak, yang pentingnya dia kaya, dia jatuh jadi papa. Walaupun saya tak jadi kaya, kita sama-sama papa ke dana. Puas hati aku. Lagi jahat daripada yang pertama kan. Lagi busuk hati. Dengki yang ketiga, saya tak suka sangat dia jatuh miskin. Biarlah dia kaya. Sebab saya kaya juga. Tapi saya tak suka nikmat kekayaan dia mengatasi nikmat yang kekayaan saya. Dia ada 500,000. I don't care. Sebab I have 500,000. Saya ada 500,000. Abang ada 500,000. Abang faham ke tak? Sama je lah. 500,000 mu ada, aku ada 500,000 sama. Tapi aku tak suka kalau mu ada 3 juta, aku kekal 500,000. Perasaan itu ada dalam hati, dengki Syekh.
punyalah dia menyelinap masuk dalam hati kita dan rosak ibadat. Contoh anak sebut hadis. Iyyakum wal hasad. Awas kamu daripada dengki. Hak dengki yang tiga tadi. Kerana dia memakan kebaikan yang kamu buat sebagaimana api memakan kayu api. Ini kebaikan yang kita buat ni. Kita semayang, kita dengar kuliah, kita baca Quran, kita qiyamul lail, kita puasa, zakat, haji, semua ibadat kita buat hangus rosak kerana ada penyakit hati. Baru dengki. Tak kira lagi takabur. Nombor 3. Qalbun maridun. Dah kan? Hati yang sakit tadi. Sak kupas paru. Qalbun mayyitun. Hati yang mayat. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alnahu lahu nura. Apakah tidak hati mereka sebelum daripada ini mayat mati, lalu kami hidupkan balik hatinya. Rupanya hati kita ni ada hati yang mati. Allah tidak pernah iktiraf pun hati kita hidup. Kita hidup 51 tahun, tapi Allah tak pandang pun kita manusia yang hidup. Sebenarnya hati kita yang mati. Bagaimana maksudnya? Kita semua kan hidup kan? Contoh, orang yang hati dia mati. Hati dia mati, nyawa dia hidup. 60 tahun tuan-tuan dia boleh mengundi dekat dengan Damansara ni, mana salurannya, mana peti undinya, masuk dalam senarai nama pemilih. Maknanya ada dalam bancian, kalau nak agih zakat, ada penerima zakat. Ataupun dalam perangkaan kependudukan, memang dia pengundi, tak ada segi mati lagi, hidup 30,000 orang. Contoh, ataupun 3,000 orang dalam kampung tu. Tapi pada pandangan Allah, 30 orang sahaja yang hidup, yang lain semuanya mati. Contoh, kalau kita kata ada 3,000 orang kat sini, dalam surau ni ada 30 orang. 30 orang ni hidup, hak tak datang surau, hati dia mati. Nabi kata, orang yang tidak hadir jilsah ilmiah, majlis ilmu, macam tuan-tuan duduk ni dalam taman syurga, hati dia mati. Hati dia mati. Maaf, tuan-tuan jangan rasa Allah kecil hatinya. Tak payah kecil hati. Hati kita hidup, hati kita mati. Bukan nyawa. Nyawa kita hidup 60 tahun tapi tak jenguk surau. Tidak ada dalam majlis taklim. Orang itu hati dia mati. Apakah tidak hati mereka itu maitan? Allah kata mati. Fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan balik hatinya. Wa ja'alnahu lahu nura, lalu kami jadikan hatinya ada cahaya. Dulu kita tak suka kuliah-kuliah begini. Kita tak suka baca Quran. Kita tak suka tuan-tuan salat berjemaah. Dulu. Tapi sekarang ni kita minat dengan kuliah. Kita suka baca Quran. Kita suka puasa sunat. Dulu rambut kita kat ni, rambut ni. Mandi air karat. Teknik rebonding. Nampak rambut tu kuning, merah, hijau. Dulu zaman gelap, zaman jahiliah. Tapi sekarang bukan kita color rambut. Kita sudah tidak free hair lagi. Kita sudah tidak dedah rambut kita. Kita tutup aurat kita. Siap pakai jubah ni bidang 60. Labuh macam busana muslimat kakak terpakai. Allah comelnya. Kalau dulu, rambut ni. Tapi sekarang kita tutup dengan begitu. Dulu kita mati, sekarang kita hidup. Samalah. Agak-agaknya lah. Kalau hati kita mati, jasad kita belum mati, Allah tak pandang kita. Contoh tuan-tuan, Imam Syafi'i kata, angkat 4 kali takbir lah bagi orang yang tidak duduk dalam jilsah ilmiah. Jalasannya duduk dalam menuntut ilmu, majlis ta'lim. Angkat 4 kali takbir. Abang Omar, apa maksud dia? Angkat 4 kali takbir lah. Solat jenazah. Kan kita angkat 4 kali takbir, bukan 4 rakaat. Macam mana lafaz niat untuk solat jenazah kan? Untuk perempuan, jenazah perempuan. Kita niat macam mana? Usalli ala hazihil mayyitati arba'u takbiratil fardal kifayah ma'muma lillahi ta'ala. Kalau jenazah laki je, jenazah laki, usalli ala hazal mayyit arba'a takbiratin fardal kifayah imam ke ma'mum lillahi ta'ala. Apa maksud dia? Sahaja aku sembahyang di atas mayat lelaki ni. Kalau perempuan, hazihil mayyitah. Mayyitah. Arba'u takbirat, 4 kali takbir.
Jadi apa maksud Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin As-Said bin Asy-Syafi'i? Ini nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, angkat 4 kali takbirlah bagi orang yang tidak duduk dalam jilsah ilmiah. Jalasa duduk menuntut ilmu. Tak dengar tazkirah. Apa maksud dia? Isytihar, matilah. Bukan mati nyawa, mati hatinya. 40 hari tak dengar majlis Quran, tak dengar baca Quran. Hati kita mati. Ya kita bukan 40 hari. 4 tahun dah tak jenguk surau kita. Dia hidup. Tapi hakikatnya mati pada sisi pandang Allah. 40 hari ni tak lama. Sebulan plus 10. Sebulan 30 hari campur 10 hari, 40 hari kita tak dengar ayat, tak dengar hadis, tak dengar ayat Quran, tak duduk dalam majlis ilmu, tak dengar tazkirah. Hati kita mati. Nyawa tak mati. Itu untung orang yang waja'ala qalbuhu salima, orang yang hatinya selamat. Ada 5 ni, baru habis 2. Kita minum dulu. Sejuk dah air. Dia ada 5, nombor 3 ni Anas speed laju sikit untuk meraihkan malam ni Abang Omar roti jala ya. Ada 3 tadi kita habiskan untuk 8.30 dah habis. Kerana tak boleh lama sangat. Kuliah 7.30, 7.35. Kalau panjang sangat, ramai yang gugur syahid fi sabilillah. Mengantuk. Jadi 35 minit, kuliah paling pendek dan paling panjang 55 minit. Lebih kurang 8.30. Ada 3 lagi bang. Jadi orang yang pertama, orang yang beriman. Nombor 2, waja'ala qalbu salima, orang yang hatinya selamat. Biarkanlah hati kita selamat daripada prejudis pada orang, dengki pada orang, takabur pada orang. Biar hati kita tak masuk hati yang mati, tak masuk hati yang sakit. Balikan qalbu salima, orang yang datang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat daripada penyakit-penyakit hati yang banyak. Nombor 3, orang yang beruntung. Beruntunglah orang yang mengikhlaskan hatinya untuk iman. Beruntunglah orang yang hatinya menjadi selamat ataupun sihat. Dan beruntunglah orang yang lisanihi sadiqah, lidahnya menjadi percaya. Apa maksud orang yang beruntung ni Kak? Dia bercakap benar. Lisanihi sadiqah, orang yang lidah dia, kalau dia bercakap benar, dia beruntung. Kita di dunia dengan menggunakan lidah kita, kita untung 20,000. Kita tipu orang. Scammer. Mungkin abang ada pengalaman kena scam kan? Pandai tu. Dia buat menyebabkan daripada percakapan dia orang percaya. Bahkan package nak pergi umrah pun kena tipu kan? Pernah dengar tak nak pergi haji duduk kat lain tu, tahu-tahunya package ditipu. Padahal nak pergi haji, nak pergi umrah, banyak kes. Padahal nak pergi tempat yang baik. Pandai tu. Kalau tuan-tuan ambil package 7,000, dia kata makcik bayar 2,000 sahaja dulu, yang lain settle, bayar kemudian. Bayar 2,000. Peneraka Velcra, orang di Sungai Prak sana, Gua Musa sana. Makcik-makcik tu nak sangat pergi umrah, simpan duit sekerat dia, duit getah dia, duit berkebur dia. Bagi pada orang 2,000. Kalau seorang tahu. Dan kalau 10 orang, bukan 20,000. Ini 100 orang. Dan 100 orang kali dengan 2,000, berapa lah? 200,000 dia dapat. Hasil mulut dia manipulasi tipu. Tahu-tahunya dia untung 200,000 kan. Tapi hakikatnya dia rugi. Jadi betul lah Nabi kata orang yang dia bercakap benar, lidahnya menjadi percaya. Tuan-tuan boleh pegang bercakap benar. Ini sifat wajib bagi Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil bagi Nabi bercakap bohong. Kita ni ada pula istilah bohong apa Kak? Bohong sunat. Kenapa nak kahwin? Nak kahwin poligami, terus bohong sunat. Anda belajar tak ada bohong yang sunat, semua bohong haram. Tapi lagu dia ada pula, dia dah ambil lagu, hadis dia tak ambil. Cuba nyanyi sikit bang. Mana tadi lagu dia? Oh senangnya dalam hati kalau beristri 2, seperti dunia anak yang punya. Sambung mus. Kepada istri tua kanda sayang padamu, kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau kedua-dua merajuk anak kahwin 3,
mesti pandai pembohong, mesti pandai temberak. Dia ambil itu. Lirik tu dihadap, didilik sepatutnya. Mesti ni wajib kan? Mesti pandai pembohong, mesti ni wajib kita pandai kencing bini. Tahu kencing? Mesti pandai temberak. Dia pun ambil bohong sunat. Ada bohong tak ada sunat kak? Bohong semuanya haram. Kita ambil bohong sunat ni. Sebenarnya Ramli bin Butib bin Ramli bukan ajar kita berbohong. Dia ada unsur sinis, humor ataupun perli. Tapi kita ambil yang negatif saja. Banyak lagu-lagu kalau tuan-tuan nak ambil, kenapa ambil yang bohong sunat saja? Bohong tak ada sunat, bohong berdosa, bohong sifat munafik. Kalau belajar sangat sifat Ramli ni, banyak sifat yang baik. Paling tidak menyanyi pun ada lagu, ada tajwid. Ada tajwid. Bulan dan juga awan. Nun mati bertemu dengan dah. Apa dia? Ikhfa hakiki. Bulan. Ada. Telah kurenung di dalam kitab Qalqalah. Qaf, ta, ba, jim dan tab. Betul. Tapi kita dah ambil bohong sunat saja. Bohong tak ada sunat. Bohong semuanya haram. So bercakap benar orang yang beruntung. Kadang-kadang kita bercakap benar walaupun kita tahu kita rugi. Tapi orang sanggup bohong sekalipun, yang penting dia untung. Niaga, dia niaga. Dia cakap benda yang betul. Tapi kita secara tak langsung kita berbohong. Saya beli pun RM50. Awak minta RM45, saya dapatlah modal. Saya tak balik modal. Saya beli RM50, awak minta RM45. Mana modal saya? Padahal dia sedang menipu. Dia beli RM25. Dia nak berjawab RM75. Jadi orang minta kurang. Kamu sudah menipu. Kamu untuk rugi, bukan syarat kamu penjual kena tahu berapa beli kat modal. Tak, bukan syaratnya. Tapi tak payah kita berbohong. Nak bohong punya pasal, kita letak yang robek, yang gosok di bawah. Di atas ke atas. Ya, balik-balik, gosok separuh. Dia panggil niaga Fir'aun. Ya, kadang-kadang dia letak batu daripada timbangan tu, letak dia batu. Macam mana tuan-tuan tengok dalam YouTube kan? Banyaklah menipu, dia letak dekat sekilo. Dia bayar dengan harga 1000 gram, 1 kilogram, tapi dia dapat 900 gram. Waktu pula kadang-kadang tuan-tuan, dia dalam keadaan kabut, apabila ditimbang ketam tadi, tapi konon-konon dia ambil, tapi dia ambil ketam yang lain, ketam yang tak cukup. Tuan-tuan tengok dalam menipu. Tak kira lagi hak mandrum tu. Oh, beratur panjang. Apa dia? Air cendol. Rupanya dia luluh lah itu. Tui-tui. Dia mandrum. Kadang-kadang letak tu, underwear tu, dalam bekas. Tu yang sedap tarik dia. Rupanya dalam tu, underwear masuk sekali. Mandrum bro. Tu siap gini je. Lepas pada towel dia basuh kat mandi, letak atas apa dia? Atas roti nan dia. Kalau kita tengok, pengotornya. Ini contohlah dia menipu untuk untung, sebenarnya dia sedang mencipta kerugian. Ada orang yang bercakap benda betul. Walaupun dia terpaksa dilucutkan jawatan, walaupun dia terpaksa tuan dan juga puan kos tambahan, tapi dia bercakap benda yang betul. Lagi baik Nabi kata orang yang bercakap benar antaranya beruntung. Nombor 4, wa nafsahu mutmainnah, sesungguhnya beruntunglah orang yang lidahnya menjadi percaya ataupun dia bercakap benar. Yang ni pula wa nafsahu mutmainnah, sesungguhnya beruntunglah orang yang jiwanya menjadi tenang. Untung kak, ketenangan ini untung. Kakak ada duit tapi hati tak tenang. Lagi baik kakak punya ketenangan hati walaupun duit tak banyak. Kita duduk dalam rumah seadanya sebegini, ni blok-blok yang ada, tapi hati kita tenang. Ada masa kita turun solat berjemaah, ada kekuatan kita bangun qiyam, ada masa kita puasa sunat, ada masa kita bukan sekadar duduk dengan kuliah berjemaah baca Quran. Semua je hidup dia tenang, dia tak nampak kalut sangat. Tenang itu harga dia mahal. Berapa ramai kita tengok orang yang kalang kabut, tak kalut hidupnya, sampai tak sempat masa berjemaah dengan family, dengan keluarga. Dengan family bagi pas pada bibik saja, ya, bagi duit saja. Sedangkan anak dia tadi perlukan kasih sayang ayah.
Tapi tak ada masa. Tengok bisnes, tengok site, bayar gaji, tengok butik, bersosial. Anak membesar dalam keadaan besar-besar, dia tak rasa kasih sayang seorang ibu dan ayah. Imam Ghazali juga pernah pesan, ibu, jangan biarkan anak anda terasa menjadi yatim. Ayah, jangan biarkan anak kamu menjadi rasa macam yatim piatu sedangkan dia punya ayah dan ibu. Sekali lagi, jangan biarkan anak kita dia terasa macam dia anak yatim piatu sedangkan dia punya ayah dan ibu. Maksudnya, kita bagi duit semata-mata sedangkan dia perlu kasih sayang. Dia perlu makan bersama dengan family. Dia nak juga macam papa orang lain pergi hari anugerah cemerlang. Ada emak, ada ayah. Siap bawa nenek lagi. Grandfather, grandmother. Ada 4 kerusi. Padahal dia dapat A hanya 1 untuk subjek matematik. Yang lain tak dapat A pun. Tapi hari anugerah cemerlang ada parents datang support dia. 4 orang datang. Sedangkan dia bukan 1 A, dia straight A, 10 A. Tapi meja kerusi untuk parents, untuk ayah ni kosong. Dia tengok mak dia tak datang, ayah dia tak datang. Jauh di sudut hati dia rasa kosong. Dia rasa macam dia anak yatim piatu. Betul lah Imam Ghazali kata, jangan biarkan anak kita terasa dia macam anak yatim piatu sedangkan dia punya ayah dan ibu. Spend masa untuk anak-anak. Kalau sibuk-sibuk akhir sekali ada parent kan, anak dia sudah mengandung 3 bulan, nak masuk 4 bulan. Anak dia mengandung 3 kali 5. Yang tahunya, kaunselor sekolah. Dia berzina berapa kali tak tahulah. Kita dah tak peduli. Kenapa? Mungkin kekosongan seorang lelaki bergelar ayah, yang bergelar abang, itu yang sepatut jaga dia. Diisi oleh lelaki tingkatan 5 yang bergelar buaya tembaga. Budak lelaki ni pandai main pick-up line lah, main ayat lah, macam Romeo tadi. Dia pandai main ayat, main cinta. Rumi dan Julie. Lagu apa cikgu? Macam Romeo dan Juliet. Dia punya ayat, dia punya caring, dia punya membatu. Padahal dia nak sesuatu. Akhir sekali dia dekat, dia mula intim. Ada lelaki tadi bukan ayah tau. Bukan abang, tapi lelaki itulah yang mengisi kekosongan hati yang dia daripada kecil tak dapat kasih sayang. Akhir sekali jadi sebagaimana terjadi. Kena awas juga anak-anak, dia panggil jerak percintaan. Salah satu yang merosakkan. So, sibuk macam mana? Ada spend masa quality time untuk makan bersama, pergi piknik bersama, pergi kat taman kepung, kat kolam tu, jogging sama. Ada masa. Kita tuan-tuan kalut dengan mencari habuan dunia, tahu anak kita sudah tidak ada masa untuk kita. Jadi betul lah, tuan-tuan tenang hidup, tak kaya. Abang ada gaji dalam bank sekarang ni, ikhlas abang jaga. Ada ke 50 juta dalam bank? Ada? Ada? Tak ada. Abang macam tak faham tu Ustaz tanya ni. Abang ada dalam bank 50 juta ringgit Malaysia, bukan rupiah, ada? Tak ada. Ustaz pun tak ada. Terakhir tanya Allah, Ustaz tak ada, Mustafa tak ada, Omar tak ada. Kita semua tak ada apa sangat, ada sikit je. Tapi Alhamdulillah punya hati yang tenang. Anak-anak, ada keluarga, ada keluarga. Betul Nabi kata beruntunglah. Nombor 4 apa dia kan? Orang yang jiwanya menjadi tenang. Akhir sekali yang kelima, wa khaliqatuhu mustaqimah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang akhlaknya menjadi baik. Kita kan akhlakul muslim. Dia nak bawa banyak hadis tentang pentingnya orang yang beruntung bertuah. Yang kelima salah satunya, orang yang akhlaknya menjadi baik. Kita akan kupas contoh-contoh akhlak yang baik ini pada muka surat akan datang pada bulan depan. Akak, sebelum kita kena roti jala sebagai pengukuhan. Sesungguhnya beruntunglah ada 5. Yang pertama, kakak sebut 2, muslimin sebut 3. Cukup 5. Kalau tak boleh, aku belasak sampai pukul 9. Okey, silakan. Sesungguhnya beruntunglah yang pertama. Okey, saya baca hadis, kakak terjemah. Qad aflaha man akhlasa qalbuhu lil iman wa ja'ala qalbuhu salima. 2. Beruntunglah bagi orang yang telah mengikhlaskan hatinya untuk iman. Poinnya, iman kah? La ilaha illallah tu untuk mahal. Walaupun dia non-muslim, dia kafir, tapi dia tak beruntung kerana dia tak ada iman. Kita ada iman. Jadi iman tu harganya mahal. Nombor 2, wa ja'ala qalbu salima, orang yang hatinya
selamat. Selamat daripada apa? Penyakit-penyakit hati yang mati tadi Ustaz sebut. Okey, muslimi pula 3. Walisanihi shadiqah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang lisani shadiqah. Cikgu, jujur, bercakap benar, lidahnya dipercayai. Orang ni beruntung. Dia bercakap betul walaupun dia rugi niaga, tapi dia cakap benda betul. Walaupun dia tuan dan juga puan, dia tak nak manipulasi, dia jadi accountant, dia cakap betul. Saya telah buat satu kiraan yang betul. Lepas daripada saya tak tahu. Tapi kalau dia disogok, awak bayar RM5,000, awak lulus tender ini. Padahalnya dia sedang berbohong. Yang tu bohong sikit, akhir sekali runtuh stadium Gor Badok. Akhir sekali retak MRR tu kerana yang tu dapat komersial sikit. Tapi dia kerana dia jaga kebenaran, jadi dia cakap benda betul. Okey, orang yang lidahnya boleh dipercayai bercakap benar. Nombor 4, cikgu, wa nafsu mutmainnah, orang yang jiwanya menjadi tenang. Bagus. Wa khaliqatu mustaqimah, orang yang beruntung yang orang yang akhlaknya baik. InsyaAllah pasal akhlak ni ada kekupas bulan depan yang baik daripada Allah. Yang kurang baik kelemahan saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.